Sekarang tak mau lipat kan? Tak apalah ha, you tunggu dah ha. You tengok saya akan datang biar rumah tak? Ada yang cakap bah, you baring baik lipat ayah. You tak mau kasih orang hati panas ah. Saya dengar cakap. Memang sampai saya tak keluar rumah kena. Tak, saya memang tak bagi tahu dekat family. Terlalu besar dan takut kita terkena dan kita tak mampu nak menangani sehingga mereka ambil kesempatan. Isu Along bagaikan tiada kesudahan. Meskipun berita mengenai keganasan Along sering dipaparkan di media, ia belum tentu dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Rata-rata peminjam terdesak mahu menyelesaikan masalah. Namun, penyelesaian yang dicari itu hanyalah keseseraan dan ketakutan. Ikuti skot siasat kali ini. So, saya kena saya pinjam dua tempat lah. Mula satu tempat tu 3,000. Kita dapat 2,100 lah. Lepas tu tapi duitnya masih tak cukup. Saya buat lagi kat satu tempat 2,000. Dapat 1,000 lebih lah. Tapi bila yang Along pertama dapat tahu yang saya ada pinjam kedua, dia terus ugut untuk bayar terus yang 3,000 dengan bunga sampai ke 20,000 lah. Sampai hari ni 20,000. Baru dalam 3 hari 4 hari dah naik 20,000. jadi untuk apa-apa ke? Dia sekarang dia nak beritahu family lah. Oh, mana tuan tak maklum pasal family ni? Belum lagi. Saya kalau boleh tak nak dia orang tahu dulu, saya nak settlekan sendiri. Dia marah tau, using bad words, you know. Sometimes he send the voice message to me. Kadang-kadang saya pun tak boleh dengar. Dia punya ada punya psikologi lagi teruk. Dia buat you tak boleh tidur, takut mau keluar rumah. Memang sampai saya tak keluar rumah. 3 pagi saya baru lepas operation bypass jantung. Hati saya berdebar-debar takut. I cannot sleep. Bunyi je motor sound, saya takut. Dia datang, dia baling cat. Lepas tu sebab tu dia banyak hutang tu, pinjam nak settle. Bayar Along. So ada sekali dua kali cat tu petrol bomb lah dia baling. Dekat rumah. Ya, saya kena tu. Sebab tu dia sebab tak boleh bayarkan hutang dekat semua orang nak settle sana. Johor punya Along, dia punya macam dia tak bayar, dia baling bom, dia baling itu, molotos punya bom, baling cat. Johor punya semua macam. Lagi ugut-ugut. You nak tengok tak sekarang saya bakar kereta depan rumah, ada kereta dia nak bakar, dia hantar video macam-macam lah. Saya dah buat report dekat IPD JB. Tapi sekarang dia masih kacau lagi ya? Saya dah nasib baik rumah tu rumah sewa, saya dah keluar dari rumah tu. Itu antara luahan individu yang terjebak dengan pinjaman Along. Mereka antara yang sempat saya temui ketika melakukan tinjauan di Pejabat Satria Risk Mitigation di Bukit Keramat, Kuala Lumpur baru-baru ini. Agensi itu dilantik oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM untuk membantu mangsa Along. Difahamkan agensi itu menerima kehadiran tidak kurang 30 individu dalam sehari yang mempunyai masalah menyelesaikan hutang Along. Okey, atas pengalaman saya selama saya bertugas dalam Satria ni untuk pinjaman Malaysia ni, kebanyakan peminjam tu dia tak peka dengan apa yang dia sign. Okey, dia orang hanya ambil sambil lewa tanpa selidik agreement yang dia orang sign tu. And then dekat situlah datangnya kesempatan yang diambil oleh syarikat-syarikat yang tak telus lah, pinjaman Malaysia yang tak telus. Dekat situ ada kesempatan, dan ada juga peminjam yang suka berulang kali pinjam dengan syarikat yang sama, loan yang belum habis, dan dia suka buat penambahan loan. Dekat situ akan ada peluang untuk diorang kenakan interest yang terlalu tinggi. Apa punca buat pinjam ni sebenarnya? Bisnes, nak rolling modal. Untuk bisnes? Kau buat bisnes apa yang memerlukan puan pinjam Along? Sebab asalnya saya kena refund orang. Kau kena? Refund orang. Refund orang? Orang tu siapa kawan? Customer. Sebab supplier PJB tu dah tipu saya. Jadi kat situ lah saya start
Dari situ boleh pinjam Along. Mana dapat kontak Along ni semua? Kawan. Kawan tu siapa? Dia dekat rumah. Dia pernah pinjam Along juga ke? Ya. Dia buat bisnes yang sama? Kena makan. Dia bagi nombor handphone ke dia suruh buat dekat Facebook dia tu macam mana? Tak, dia bagi nombor handphone. Dan orang tu datang jumpa saya. Datang jumpa di? Dekat pasar rumah tu juga. Pasar rumah. Bila lepas jumpa tu, dia ada minta sign apa-apa dokumen ke? Tak ada. Tak ada. Jadi apa yang puan kena sediakan untuk dapat loan ni? SSN IC. Hello. Tak, aku sebenarnya dan ada kat pejabat Saprianya, PPM ni. PPM ni. Pasal kes ni, aku dah buat report polis apa semua dah. Sekejap kita cakap dengan abangnya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Sebab saya daripada Satria yang dilantik oleh PPM untuk uruskan kes Along ni. Okey, Muhammad Rasidi ni sebenarnya ada buat pinjaman sebelum ni. Pinjam 1,000 dapat tengah 700, dia dah clearkan dengan nilai 1,500. Okey, lepas tu dia diperdaya lagi dengan Along dengan pinjaman 3,000 dapat tangan 2,100. Along pujuk kalau saya tengok WhatsApp dia, memang Along pujuk dia cuma untuk buat pinjaman, dia pinjam, dia tak buat apa pun duit. Kata dia tak buat apa pun. Dia ambil, lepas tu dia rolling. Lepas tu bila tak boleh bayar, itu yang Along ikut. Ini Along ni macam mana yang 3,000 tu dia Along tu hantar dalam dia masuk dalam akaun lah. Dia masuk dalam akaun lah. Dia bagi dalam akaun. Lepas tu bila kita tak guna, kita pulang balik dekat dia tak nak. Itu memang cara Along ni keuntungan dia dengan bunga lah. Nak pulang balik dengan nilai apa yang dia ambil tu takkan selesai masalah punya. Okay, so Along ni keuntungan dengan bunga. So bila tak boleh bayar sehari ke seminit pun dia akan kira bunga. Okay, tugas saya akan cuba berunding dengan diorang, matikan bunga dan cuba buat pengurangan dengan apa diorang tuntut. Pinjaman pembayaran tetap kena buat lah. Saya akan berunding lah, itu part saya lah. Saya berkesempatan menemui Ketua Aktivis PPM, Datuk Nazim Johan di pejabatnya baru-baru ini. Biasa Along ni dia kadang-kadang duit yang dah bayar ataupun dia repeat lagi. Tambah-tambah bila tengok orang tu boleh bayar. Dia kata ada bulan kena ambil 2 tahun kan. Ada 3 bulan tak bayar. Lepas tu dia kata mana ada? Orang yang pinjam kata mana ada? Ada. Tak adalah saya dah bayar habis. You mau bayar ke tak nak bayar? Jadi tu yang balik pada keluarga tadi tu. Okey, tak nak bayar tak apa. Kita cari you punya keluarga. Keluarga. Biasanya orang tu akan cari duit golok gadai bayar. Ataupun dia orang minta dengan family. Tapi ini cukup menyedihkan pasal dalam masa yang lepas pun kita banyak terima kes-kes Along yang dah bayar habis pun kena bayar lagi. Sebab itu elok pergi melalui Satria supaya dia orang boleh tengok kan. Ada rekod tertentu. Yang menjadi isu kepada polis ialah apabila mereka ni menggunakan kekerasan, menggunakan ugutan jenayah apabila berlaku kelewatan ataupun bila terkesan pelanggan-pelanggan yang tidak membuat bayaran. Mereka menggunakan ugutan telefon selain daripada sembah cat di premis mereka. Ini semua mendatangkan ketakutan lah, yang mana ada elemen semacam ada elemen gangsterism gitulah. Jadi dari masa ke semasa apabila mereka ni membuat pinjaman melalui Along yang tidak berlesen ini, kita kena faham bahawa Along yang tidak berlesen ini nama je pun tidak berlesen, ya. Mereka bukan bebas, mereka menggunakan segala cara yang boleh untuk mendapatkan balik pinjaman mereka, dan tentu akan terpaksalah menggunakan elemen kekerasan, sembah cat, telefon, ugut dan sebagainya, ya. Jadi orang ramai yang ada pengalaman begini, yang membuat pinjaman contohnya diugut
disimbah cat, diugut cara telefon sebagainya, untuk dicederakan, dibunuh ke, dibakar rumah sebagainya, itu bolehlah mereka ni tampil ke pihak polis untuk membuat laporan rasmi supaya siasatan kita boleh ambil lah. Daripada rekod-rekod kita, mereka ni bukan saja mengugut peminjam, mereka juga mengugut ahli keluarga, mungkin secara telefon ataupun secara verbal sebagainya. Jadi by all means mereka ni menggunakan ugutan, sama ada kepada peminjam tu juga, mungkin kepada ahli keluarga. Jadi ini yang kita terima daripada orang awam lah. Apa yang berlaku harus dijadikan pengajaran. Selagi kita terus memberi talian hayat kepada Along, selagi itu Along terus bermahajalela. Jauhi Along, jangan pinjam Along kerana Along bukan mahu tolong.